Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا لجميع الطلاب إلى هذه التعليمات. أنا سأشرح بعض مواد التي لابد على الطلاب أن يختاروها في سمستر خامس. أنا سأشرح باللغة الملايوية. Baik pelajar yang dihormati, pada semester 5 terdapat beberapa kursus elektif yang perlu dipilih oleh pelajar. Jadi pelajar perlu pilih salah satu sahaja daripada senarai pilihan pertama, dan salah satu daripada senarai pilihan kedua. Baik, pilihan pertama ni apa? BI 601, Effective Public Speaking Skills, dan juga BI 608, Register and Discourse in Arabic Media. Pilih salah satulah. Jadi pelajar tak boleh pilih atau ambil kedua-dua kod ini serentak. Tidak. Kalau pilihan kedua juga begitu, pelajar perlu pilih sama ada BI 606, Arabic for Tourism, ataupun BI 607, The Pedagogy of Teaching Arabic Language. Baik. Jadi kalau satu semester 5 tu ada 64 orang, kita akan pecah pada 2 kelas lah ya. Jadi kuota untuk setiap satu kod ni 32 orang. Jadi akan bergabung lah ya, kelas A dan kelas B. Jadi jangan risau, semua kursus-kursus ni disusun pada jadual yang sama, jadi tidak ada pertembungan lah ya. Jadi pelajar akan masuk ke kelas berdasarkan kursus-kursus yang telah dipilih. Seandainya kursus yang kamu pilih tu penuh, jadi automatically, contohnya kamu nak effective public speaking kan, penuh, jadi kamu tak bolehlah daftar kod ni, kena daftar kod satu lagi gandingan dia lah ya, 608 macam tu. Dan begitu juga dalam pilihan yang kedua. Tapi jangan risau ya, semua kursus ini bagus ya. Dia punya kesan pada pelajar sangat bagus. Jadi untuk membantu ya kamu membuat pilihan, di sini saya akan terangkanlah ya setiap kursus ini apa informasi yang berkaitan. Anda bersedia? Mari kita mulakan dengan BI 601. BI 601 ni adalah Effective Public Speaking Skill dalam bahasa Arab lah ya. Kamu akan belajar kemahiran pengucapan awam. Kredit awal dia 3 kredit. Baik. Jadi di akhir kursus ni pelajar dijangka dapat mempamerkan keyakinan diri, sikap berdikari dan penampilan yang positif ketika membuat pengucapan awam menggunakan bahasa Arab. Pelajar juga boleh mengenal pasti, menganalisis dan merumus sesuatu isu dan idea dalam pengucapan bahasa Arab. Pelajar juga dapat mempamerkan kemahiran mengorganisasi atau menyusun atau idea secara jelas dan teratur. Baik, apakah konten dia atau isi kandungan lah yang akan kamu pelajari Ini topik-topiknya lah, bahasa pengucapan awam, model, teori, elemen-elemen pengucapan awam, apa jenis-jenis pengucapan awam, bagaimana proses nak bersedia untuk sebelum menyampaikan pengucapan awam. Dari aspek bahasa dan bukan bahasa juga akan dipelajari lah, iaitu sebutan, nada, intonasi dan sebagainya. Kemudian dari sudut kesantunan bahasa dan dalam pengucapan, kamu akan tengoklah bagaimana penggunaan kata ganti nama, penggunaan tabu bahasa boleh ke tak, tabu tu apa, nanti kamu akan belajar lah ya. Yang keempat, bagaimana untuk menyusun isi kandungan, poin-poin dan supporting material lah bila kamu nak menyampaikan pengucapan awam. Pelajar juga akan mempelajari syarahan dan pidato, bagaimana kemahiran memulakan pidato, dan akhir sekali pelajar mempelajari cara untuk menyediakan teks ucapan. Jadi ini sangat penting lah ya. So ada beza teks, bergantung kepada format lah. Kalau ucapan pengenalan lain, ucapan informatif lain, persuasif, dan juga pengacaraan majlis. Jadi sangat bagus ya konten bagi BI 601 ni, dapat mempersiapkan diri pelajar lah ya untuk mampu berucap di halayak ramai menggunakan bahasa Arab. Mari kita tengok pula apa assessment dia. So ada 3 lah presentation. Presentation pertama ni 30 markah, public speaking 1. Presentation kedua pun 30 markah, public speaking 2. Dan presentation yang ketiga adalah 40 markah, kena buat Facebook Live. Baiklah,
bagi BAE 608 Register and Discourse in Arabic Media, iaitu kursus kedua daripada senarai pilihan pertama. Ini adalah maklumatnya. Kodnya BAE 608. Kredit awalnya 3 kredit juga, samalah dengan pilihan yang tadi. Kemudian semester ni sebenarnya adalah semester 5 lah pelajar akan ambil dalam semester 5. Baik, jadi apakah jangkaan yang akan dikuasai oleh pelajar di akhir kursus ini? Jadi pelajar mampu untuk explain teoris, menerangkan tentang teori yang berkaitan dengan Arabic Contemporary Media, mass media, media sosial. Kemudian pelajar boleh menyampaikan idea secara sistematik, sama ada secara lisan ataupun bertulis, ketika membuat pembentangan menggunakan mana-mana media di dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pelajar juga boleh membuat kajian dan menguruskan informasi, menyusun info-info yang ada yang berkaitan dengan Arabic Contemporary Mass Media. Jadi ini adalah penerangan subjeknya. Kita tengok apa yang akan dipelajari, iaitu silibus lah. Silibus, jadi pelajar akan mempelajari pengenalan kepada Register and Discourse, iaitu di dalam penggunaan media sosial. Kita fokuskan kepada penggunaan media Arab lah, contohnya televisyen, filem-filem Arab, radio, Facebook, YouTube, itu ada termasuk dalam media lah. Kemudian kita akan tengok introduction kepada Arabic Electronic Media dari sudut ni lah, lagu-lagu, iklan, berita juga termasuk, Okey, kemudian pelajar juga akan mempelajari pengenalan terhadap cara untuk publish, menerbitkan bahan-bahan media dalam bahasa Arab, iaitu bahannya newspaper, dan juga magazine, majalah dan surat khabar. Yang kelima, pelajar akan mempelajari apakah teknologi yang canggih yang terkini lah yang turut digunakan di dalam penyampaian media Arab, iaitu penggunaan Facebook, blog, Instagram dan Twitter. Jadi nanti dalam kursus ini pelajar ada juga membuat analisis, contohnya penggunaan laras bahasa di dalam berita Arab. Sebelum ini ada juga pelajar kita yang membuat rakaman bacaan berita di dalam bahasa Arab, dan juga slot radio, seperti seolah-olah dikonti. Jadi bergantung kepada nature ataupun pesyarah yang belajar, apa ketetapan ujian yang diberikan lah. Jadi subjek ni sebenarnya pernah diambil oleh pelajar kita kohort lama sebelum ni. Baik, ini adalah dia punya assessment lah, penilaian. So ada written test 30 markah, ada assignment dalam kumpulan 40 markah, dan juga assignment individu 30 markah. Okey, jadi macam mana menarik kan? Kedua-dua subjek ni menarik. Jadi pelajar boleh pilih satu sahaja, sama ada BE 601 ataupun BE 608. Okey, jadi ini adalah pilihan yang pertama. Maksudnya nanti pelajar kumpulan A dan B akan bergabunglah mengikut pilihan masing-masing. Jadi jadual telah tersusun semua subjek ni pada masa yang sama, supaya tidak ada pertembungan lah antara kumpulan A dan B. Baiklah, kita teruskan dengan senarai pilihan kedua. Jadi ada dua kursus, pelajar perlu memilih salah satu antara BE 606 Arabic for Tourism atau BE 607. Mari kita mulakan dengan BE 606 Arabic for Tourism. Tourism ni apa? Lancongan macam mana lancongan dalam bahasa Arab. Kita tahu ramai orang Arab datang ke Malaysia pada musim panas, sebelum PKP, dan masa PKP pun ada juga untuk dapatkan rawatan, untuk melancong. Jadi kita nak ambil kesempatan ni untuk menerangkan kepada pelajar
apakah yang pelajar perlu kuasai di dalam kursus Arabic Tourism. So ini adalah jangkaan kemahiran yang dipelajari lah, iaitu pelajar mampu menerangkan apa kaitan di antara basic tourism, pelancongan, informasi pelancongan secara asas dan juga dalam industri pelancongan Arab. Kemudian pelajar dapat menunjukkan interaksi, kemahiran berinteraksi secara sosial dan juga self-confident, keyakinan diri menggunakan bahasa Arab untuk tujuan pelancongan. Yang ketiga, di akhir kursus ini, pelajar mampu untuk menunjukkan kemahiran bagaimana mengenal pasti apakah prospek-prospek keusahawanan, peluang-peluang untuk kerjaya atau bisnes lah di dalam industri pelancongan. Ini menarik tajuk ni. Nanti apa yang mungkin kamu boleh meniaga ke, mungkin kamu perlukan kursus ini untuk jadi kita panggil pemandu pelancong, atau kamu bekerja dalam industri hotel. Jadi sangat bagus baik, mari kita lihat apakah konten ataupun input topik-topik yang dipelajari. Jadi kamu akan belajar apa itu definisi tourism, asas-asas prinsipnya, apa jenis-jenis pelancongan, apa sumbangan pelancongan kepada ekonomi, bagaimana nak buat marketing, bagaimana nak set up company tourism. Sangat bagus lah untuk pelajar peluang kerjaya akan datang lah. Kemudian ada juga nanti pelajar kena buat dialog dan berkomunikasi dengan orang Arab lah, kena pergi destinasi pelancongan sama ada dalam negara, extreme sport, macam mana nak booking proses, shopping, safety and services, keselamatan, perkhidmatan yang ditawarkan, events and festival, upacara budaya kerajaan dan sebagainya lah. Jadi sangat menarik topik ni. Ni assessment dia lah. Kita ada written test 30 markah, individual assignment 30 dan group project ada 40 markah. Baiklah, manakala subjek yang terakhir atau kursus yang terakhir daripada senarai pilihan kedua adalah BAE 607. BAE 607 ni lain sikit lah. Kita tawarkan kepada pelajar-pelajar yang minat untuk berkecimpung dalam bidang pendidikan, ingin menjadi guru. Jadi inilah dia satu kursus yang baru yang ditawarkan untuk semester ini, yang tidak pernah ditawarkan lagi. Jadi kamu sangat beruntung lah. Kamu adalah batch pertama lah yang ambil BE 607, iaitu Pedagogy of Teaching Arabic Language. Pedagogi ni apa? Cara pengajaran lah. Pedagogi ni teknik-teknik pengajaran. Jadi sesuai minat bidang pendidikan. Jadi dia punya kredit pun samalah 3 kredit. Semua keempat-empat kursus ni samalah 3 kredit. Jadi pelajar boleh buat pilihan lah mengikut minat masing-masing. Jadi apa jangkaan hasil pembelajaran? So pelajar boleh explain, menerangkan teori dalam metodologi, teknik-teknik pengajaran bahasa Arab kepada orang yang bukan bercakap Arab. Kemudian pelajar boleh menganalisis penggunaan bahasa Arab di dalam sebarang pendekatan pengajaran yang digunakan untuk mengajar orang yang tidak bercakap Arab. Dan akhirnya pelajar juga boleh apply, mengaplikasikan semua teori yang dipelajari itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita akan ada micro teaching atau kita panggil ta'lim musawwar lah. Pelajar akan berlakon lah macam guru kena mengajar. So ini dia punya aplikasi dia lah, apply kan. Jadi ini dia topik akan dipelajari. Jadi ada introduction kepada pedagogi, pengajaran bahasa Arab. Kamu akan belajarlah apa education system sekarang ni, sama ada di Malaysia local atau international standard. Kemudian apakah method atau teknik-teknik pengajaran, apa macam nak buat teaching plan dari sudut aspek bahasanya macam mana. Kemudian pelajar juga akan tahu teori untuk mengajar foreign language, bahasa asing, bahasa Arab lah. Jadi apa perbezaan antara teknik pengajaran secara tradisional dan juga moden. Sebab kita tahu bahasa Arab ni dulu kita belajar menggunakan kitab-kitab turas. Tapi sekarang zaman online ni, jadi apa modern method dia kan. Kemudian apa effective teaching method. Teknik pengajaran yang paling efektif lah, berkesan
untuk digunakan dalam pendidikan pada hari inilah. Jadi pelajar akan dapat menguasai language skill and test, akan buat buat macam mana kita nak buat soalan ujian pada budak kan, pada pelajar. Okey, lagi lah, akhirnya ini part yang best lah ya. Pelajar kena praktis mengajar je, akan berlakon jadi cikgu. Nanti kalau ada peluang kalau kita dapat masuk ke sekolah-sekolah, nanti bolehlah kita pergi buat observation ke sekolah macam mana guru mengajar. Okay? Kalau kita tak dapat, mungkin kita akan tengok video kan. Kita nak merasai pengalaman menjadi pendidik sebelum antum keluar nanti. Ini metod dia lah ya, simulasi group discussion. Okay, jadi assessment dia ada written test 30 markah, group assignment 40 markah dan individual evaluation 30 markah. Okay, bagaimana? Menarik kan? Jadi semua kursus-kursus yang kita tawarkan ini sebenarnya sangat menarik lah ya. Jadi saya ulang balik, hanya pilih satu kursus daripada senarai pilihan pertama dan satu kursus daripada senarai pilihan kedua. Okay, jadi kamu tengoklah video ni berulang kali dan pastikan apakah minat kamu. Pilihlah kursus-kursus yang boleh memberikan impak yang besar di dalam kerjaya kamu apabila kamu bergraduasi nanti. Okay? Saya doakan semoga kamu dapat membuat pilihan yang baik. Jadi setiap kursus-kursus ni saya dah hadkan kuota lah. Maksudnya kalau satu semester tu ada 64 orang sebagai contoh. Jadi setiap subjek ni kuotanya 32 orang. Jadi bila kamu buat pendaftaran kursus nanti, kalau kursus yang kamu minat tu sudah penuh, tak mengapa, jangan sedih pilihlah kursus yang satu lagi. Mungkin itulah yang Allah tetapkan untuk kamu. Boleh jadi nanti kamu bekerja, kamu akan gunakan kemahiran-kemahiran tu. Semuanya kita kena minta dan mohon pada Allah petunjuk untuk kita pilih kan. Kena redha lah. Jadi apabila pendaftaran kursus dibuka nanti, cepat-cepatlah kamu daftar apa yang kamu minat. Okey, jadi itu saja daripada saya. Selamat memilih. Okey, Assalamualaikum.